InsyaAllah kita mula dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kepada Allah dengan sepenuh hati kita. Kita ingin merasakan bagaimana nikmat Allah kepada kita sehinggalah pada hari ini kita diberikan iman Islam, boleh beribadah kepadanya. Alhamdulillah. Jadi kita nak kena sentiasa meningkatkan perasaan terima kasih, perasaan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah merupakan antara asbab untuk kita mendapat kekuatan dan nikmat yang seterusnya. Hari ini kadang-kadang kita buat sesuatu tak boleh istiqamah, susah nak istiqamah, ataupun kita tak dapat nak mencapai sesuatu yang kita nak, nikmat yang kita hajat. Salah satunya ialah kerana masih jauh kita dalam kehidupan menjadi orang yang bersyukur. Dan bersyukur ini adalah merupakan perkara yang insya-Allah akan menambah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. InsyaAllah pada hari ini saya akan cuba sama-sama berkongsi berkenaan dengan salah satu daripada perkara yang penting dalam tarbiyatul aulad. Sebenarnya bukan hanya tarbiyatul aulad, tarbiyah pendidikan, pendidikan kanak-kanak, tetapi sebenarnya untuk kita juga tarbiyatul Islam. Jadi apa yang kita semua kongsikan ini samalah dengan kita dalam duduk dalam tarbiyah. Perkara yang pertama sekali, kita ingin memahami sebagai satu ulang kaji kita, iaitu matlamat utama kepada pendidikan Islam. Matlamat utama tarbiyah Islam itu ialah untuk melahirkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman. Dan inilah yang digambarkan sebagai perkara yang paling asas. Paling asas itu melahirkan seorang yang beriman, yang mukmin, yang punya sifat-sifat seorang yang yakin dengan Allah, yakin dengan akhirat, yakin dengan rukun-rukun iman yang ada. Dan di sinilah kita melihat apabila kita ingin memenuhi syarat tersebut, maka kita perlu melihat bahawa iman itu adalah perkara yang nombor satu sekali. Nombor satu sekali. Sebelum cerita benda lain, iman dulu. Kalau tanpa iman, satu pun tidak akan diterima oleh Allah. Allah tak terima kita sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki, ataupun kita baca Quran berjam-jam, tetapi tanpa iman, tak ada iman, ataupun iman terputus, tak ada satu pun amalan itu yang diterima, Allah tak terima. Sebab itulah matlamat utama tarbiyah Islam anak-anak kita. Kita tengok anak-anak kita, kita tengok keluarga kita, isteri kita, suami kita, kawan-kawan kita ni, nombor satu sekali kita nak melihat dengan pandangan iman. Macam mana kita nak membina iman? Adakah dia beriman hari ini? Adakah imannya tertingkat hari ini? Ini adalah disebut sebagai Rabbaniin, orang-orang yang ada ikatan dengan Allah, dengan Rabb, dengan Tuhannya. Dan selepas itu barulah kita boleh bercakap berkenaan dengan kebangkitan, berkenaan dengan organisasi
haraki dan sebagainya. Jadi tarbiyah yang paling utama teras kepada tarbiyah Islam itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang akan melahirkan seorang yang punya sifat Rabbani. Bismillah. Dan sebab tu kita tengok hari ni Nabi gambarkan laisal iman bitamanni wala bitahli. Jadi iman itu bukan hanya angan-angan, cakap saya beriman, ataupun perhiasan. Kita hias-hias, kita pakai kopiah, kita pakai serban, kita pakai jubah, kita takbir Allahu Akbar, tetapi dia tidak dibuktikan dengan amalan-amalan yang bermula dengan hati. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, yang pertama sekali yang kita nak tengok dalam tarbiyah ini ialah sejauh mana hati itu boleh berfungsi dan melahirkan iman. Dan Allah gambarkan dalam surah Al-Hujurat ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah allazina amanu billahi wa rasulih, mereka adalah orang yang yakin dengan Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu. Jadi daripada tidak ragu-ragu itulah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, maka dia akan berjihad berjalan Allah dengan diri, dengan hartanya, dengan dirinya. Ulaika humus shadiqun, merekalah orang yang benar. Jadi tuan-tuan, dalam tarbiyah diri kita ni, berjaya kita mentarbiyah diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, apabila melahirkan iman yang tidak ada ragu-ragu, yakin, tak ragu-ragu, yakin dengan Allah, dan qada qadar Allah, yakin dengan syurga neraka, yakin betul sungguh. Dan tanda yakin itu ialah kita merasai dalam hati kita, confident, tidak ada sikit pun ragu-ragu, tidak ada sikit pun syak, dan tidak ada sikit pun yang tak percaya, semua percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak lahirkan. Dan sebab itulah kita nak lihat di sini, antara perkara yang paling penting dalam tarbiyah pendidikan, sama ada pendidikan Islam ataupun pendidikan anak-anak, ialah al-iman, iaitu disebut sebagai unsur-unsur Rabbani. Sebab itu tuan-tuan, kenapa kita punya sistem pendidikan hanya boleh melahirkan profesor, engineer, doktor, hanya boleh melahirkan orang-orang yang mungkin kaya ekonominya, pandai accountingnya, tetapi tak boleh nak melahirkan insan yang bertakwa, tak boleh nak melahirkan orang yang benar-benar beriman, kerana penjajah telah berjaya memisahkan aspek-aspek tarbiyah imaniyah daripada sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita tak menekankan al-iman. Kita belajar daripada kanak-kanak sampailah ke darjah 1, sampailah ke sekolah menengah, sampai ke universiti. Kita tengok, kita belajar hebat, boleh jawab soalan semua, tetapi kita tak kenal Allah. Kita hanya tahu Allah ada, kita boleh berhujah Allah ada, kita boleh bagi dia punya dalil, tapi hati kita tak merasai hub, cinta Allah, rasa takut pada murka Allah, tak rasa. Jadi kenapa? Kerana sistem hari ini telah berjaya, sistem penjajah telah berjaya melahirkan pendidikan yang tidak fokus kepada teras tarbiyah Islamiah, teras kepada pendidikan Islam. Jadi sebab tu anak-anak kita ni, perkara yang paling penting sekali, kalau dari sudut Islam, bukan masuk universiti. Walaupun masuk universiti itu penting, tetapi yang paling penting ialah anak-anak kita beriman dengan penuhnya, tidak ada ragu-ragu pada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhirat, dan seterus kepada rukun iman yang lain. Jadi hari ini inilah perkara yang menjadi masalah utama. Sebab itulah apabila berlaku kisah viral orang berjoget di depan masjid di Kedah, berjoget depan masjid, kita kata satu yang tidak ada akhlak, dia kata tidak ada. Jadi bila saya tengok balik, ada orang hantar video, dia tengok dia ada, dia panggil pentas, dia ada pentas.
Depan masjid ada pentas, bukan dalam masjid, mungkin keluar sikit agaknya lah. Ada pentas. Maksud ada pentas ni, dia bina benda tu bukannya sehari dua hari, beberapa hari lah kot, paling kurang pun. Jadi takkanlah orang masjid tak perasan, takkanlah orang majlis tak perasan. Ada pertanyaan lah, takkanlah tak perasan. Yang sebut kat sini bagaimana mereka sebenarnya tidak ada kepekaan yang sebenar. Begitu juga dengan orang yang berjoget-joget tu, anak muda tu yang pergi tu bukan orang sebarang-sebarang juga Jadi kita lihat melahirkan manusia yang mampu menang bola sepak, boleh lawan, boleh menang dengan Thailand, boleh menang dengan siapa lagi, sebutlah mampu menang Thomas Cup badminton, mengalahkan orang putih, Belanda ke England tak kira, mampu menjadi orang yang berjaya dalam bidang-bidang tertentu. Anak Melayu, anak muda kita, anak orang Malaysia, anak Malaysia ni orang Islam lah tetapi hati dan jiwa terpisah daripada Allah. Kalau ada pun sekadar ada gitu. Jadi sebab itulah kita nak kena tengok betul-betul. Saya tak cakap semua orang begitulah, tak semua, mungkin ada yang beriman, ada yang bertakwa, tapi kita lihat ini majoritinya begitu. Dan sebab itu kita kena faham, di dalam usaha kita nak mendidik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, nombor satu sekali terasnya ialah manhaj itu, sistem itu mestilah bersifat Rabbani. Bersifat Rabbani ni maknanya diikat dengan Allah, dengan ketuhanan. Jadi ada beberapa sifat-sifatnya yang perlu kita tengok. Antaranya, yang pertama sekali, apa pun yang kita lakukan, apa pun yang kita buat, kita ajak anak-anak kita makan, kita ajak anak-anak kita sekolah, kita ajak anak-anak kita bermain, ajak anak-anak kita jom-jom cari makan, jom-jom cuti-cuti Malaysia, apa sahaja yang kita buat dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, tujuan tarbiyah itu mestilah sebenarnya kita mengajak anak-anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makan dalam rangka nak beribadah pada Allah, dalam rangka nak yakin. Jadi semua mengarahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah matlamat gerak kerja tarbiyah Islam. Apa sahaja yang dilakukan, kita nak didik anak-anak kita, semua tu dalam rangka nak memenangi redha Allah. Ini nombor satu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan menerima amalan berdasarkan kepada keikhlasan hati kepadanya. Jadi nombor satu ni sebenarnya ciri-ciri Rabbani di dalam tarbiyah Islam ini ialah kita nak mengajak seluruh hidup kita kepada redha Allah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya dalam keadaan Allah. Bukan kita suruh anak kita sembahyang aja, tak. Nak makan pun dengan redha Allah. Kenapa makan? Makan supaya kita ada satu kekuatan, satu kesihatan. Allah jadikan makanan ini sebagai sebab kita nak kena didik anak-anak kita. Yang bagi kenyang Allah. Ada orang makan tak kenyang-kenyang, ada orang minum tak cukup-cukup, jadi kita nak bawa balik. Jadi semua yang kita lakukan itu mestilah ke arah untuk mengajak keluarga kita itu mengenal Allah. Ini teras kepada tarbiyah Rabbani, teras. Dan kenapa kita nak menuju kepada Allah? Kerana kita nak menangi supaya Allah suka kat kita, Allah redha kat kita, nak kenalkan ni, nak kenalkan ni. Maka disitulah datanglah apa yang digambarkan kepada al-ikhlas. Kita buat sesuatu kerana Allah. Jadi bila kita ajar anak-anak kita, kenapa buat macam ni? Bukan abah suruh, bukan ayah suruh, bukan ibu suruh, bukan umi suruh, Allah suruh. Allah suruh. Allah mana? Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang jadikan kita. Tuhan yang jadikan kita, kita mula kenalkan dengan Allah. Jadi sumber Rabbani dalam tarbiyah keluarga mesti mengenalkan diri dengan Allah. Itu nombor satu, mesti. Tak boleh kita buat yang lain, dia akan jadi syirik nanti. Jadi sebab itulah kita nak sebut kat sini bagaimana yang digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Kahfi. Sebab itu surah Al-Kahfi ni kita ajar anak-anak kita.
Bacakan pada anak-anak kita. Kalau anak kecil-kecil ni, baca kat depan dia. Kan, terutamanya Dajjal nak keluar ni, baca depan dia. Antaranya ayat yang terakhir sekali, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amala shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini surah Al-Kahfi ayat yang akhir sekali. Kita baca selalu kat dia. Ni bacaan untuk anak-anak kecil kan, anak kecil-kecil macam ni kan. Dia bukan pandai, baca kat dia. Bila baca 100 kali, dia dengar je, insya-Allah dia hafal. Dia tak tahu dia hafal. Mula dengan ayat surah Al-Kahfi, surah yang ayat yang akhir ni. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya ilah kamu, Tuhan kamu itu adalah ilah Allah yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan mempersekutukan ibadah kepada semua. Jadi nombor satu, ajar anak-anak jangan syirik kepada Allah. Jangan syirik kepada Allah. Jadi abah bagi air ni, sedap tak air ni? Sedap. Alhamdulillah. Siapa bagi air ni? Abah bagilah. Allah bagi. Abah hanya jadi sebab aja. Kalau tak ada abah, kalau Allah nak bagi, Umi pun akan bagi. Orang akan bagi juga. Kalau Allah dah tetapkan air ni kita dapat, air sedap ni kita dapat, abah tak ada, Umi tak ada, akan dapat juga sebab Allah yang tetapkan. Mungkin atuknya, mungkin kawan-kawannya, yang penting dapat. Sebab ni rezeki Allah bagi. Oh, punya ada Allah. Allah tu siapa? Dia yang menjadikan kita. Jangan tanya anak-anak ni, dia lah menjadikan kita. Tapi dia tak serupa macam kita. Kita tak boleh nampak dia, tak boleh tengok dia kan. Macam mana tak boleh nampak kan? Contohnya kita kena belajar lah kan. Angin pun kita tak nampak, apalagi nak tengok Allah yang Maha Ghaib. Oh, macam itu. Jadi macam mana kita nak tahu Allah ni? Kita rasa dalam hati. Rasa dalam hati Allah ada. Jadi yang pertama sekali, Rabbani dalam tarbiyah, mengajar anak-anak kita, keluarga kita, diri kita nak rasa Allah ada. Itu nombor satu. Dipanggil syu'ur wujdan Allah. Rasa Allah ada. Mesti ni. Ini mesti. Sebab tu bila berlaku sesuatu, kita sebut Allah izin berlaku. Ni Allah izin berlaku. Kan? Kita bawa dia naik pergi mana-mana, dia seronok tepi pantai ke mana, alhamdulillah. Kita kena puji Allah. Kenapa? Allah izin kita sampai kat pantai. Kenapa? Kalau tak, Allah tak izin, accident, Allah tak izin, tak payah pancing, macam-macam boleh berlaku. Allah izin. Ini Rabbani. Ciri-ciri Rabbani di dalam tarbiyah. Jadi kita pun kena sama. Sebab itulah nombor satu tuan-tuan, kita kena latih diri kita. Nak kenal Allah ni jangan bukan dengan logik, dengan perasaan. Logik ni anak-anak boleh kita fikir-fikir logik, tapi nombor satu kita nak ajar anak-anak kita dengan perasaan. Okey, macam mana nak ni? Cuba anak-anak tutup mata. Lepas tutup mata, nampak tak abah? Nampak tak umi? Nampak tak ibu? Tak nampak. Tapi tahu tak abah umi ada? Tahu. Jadi Allah kita tak boleh nampak sebab mata kita tak cukup kuat. Telinga kita tak cukup kuat, tak sampai. Allah ni Maha Ghaib, sifat dia. Tapi kita boleh rasa dia ada. Oh, Allah ada. Lepas tu kita kenalkan pula nama-nama dia, kenalkan pula sifat-sifat dia. Apa nama-namanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan sebagainya. Kemudian sifat Allah apa pula? Sifat Allah ni qudrah, Allah ada kuasa. Contohnya qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu sebahagian daripada sifat Allah. Cerita ke anak-anak. Tapi macam mana kita bayangkan? Jangan bayangkan macam kita. Kalau kita bayangkan, itu maknanya makhluk, bukan
pencipta kan, bukan yang jadikan makhluk. Kita berkata Allah ada kuasa, tengok Allah jadikan ni, Allah jadikan ni, Allah jadikan pokok, Allah jadikan gunung, Allah jadikan abah, Allah jadikan umi, oh Allah jadikan. Nombor satu, trust. Yang ini bukan logik, walaupun kita guna logik, tetapi hati. Kita nak tengok hati anak-anak kita rasa tak? Syu'ur ujdan, rasa Allah ada. Tiba-tiba balik kampung, jumpa atuk-atuk. Atuk-atuk nak suruh anak-anak balik. Atuk-atuk ni tak faham tarbiyah Islam. Dia pun kata, masuk cu, kenapa tu nak masuk? Ni dah maghrib ni, ada banyak hantu. Dia kenalkan dengan hantu pula. Hantu tu apa? Dia tanya. Hantu tu nanti dia ambil kita, dia hisap darah kita lah, macam-macam dia sebut. Takut pada hantu pula haji tu. Jadi rosaklah sikit. Jadi kita pun betulkan balik. Ni nak sebut kat sini kan, sekarang ni kita ni takut pada apa? Contoh kita rasa takut pada apa? Takut kepada manusia, takut kepada kemiskinan, takut kepada kematian, takut kepada apa? Ini tarbiyah yang ada pada jahiliah. Dia tidak ada sumber Rabbani. Dia memisahkan Allah dalam perasaan, memisahkan Allah dengan perasaan, sehingga akhirnya takut pada makhluk, sayang pada makhluk. Ini yang jadi ni. Sebab tu rosak sampai semayang pun teringat dunia, rosak sebab kita dah sayang dunia lebih. Sebab tu yang pertama sekali kita kena latih untuk membina kekuatan Rabbani ni. Kita kena melatih yang pertama syu'ur ujdan disebut, perasaan Allah ada. Ini nombor satu. Syu'ur ujdan, Allah ada. Allah tak nampak. Kalau bahasa tauhid disebut hujahnya laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan yang lain. Tapi kita kena cakap ikut level anak-anak. Allah tak sama. Tapi air ni Allah yang bagi. Jadi sebab tu kita kena syukur ke Allah. Kalau sakit ni Allah bagi juga, kita kena sabar. Bismillah. Jadi ini yang pertama sekali. Lepas daripada syu'ur wujdan Allah, nak rasa pula proses kedua. Ni semua saya sebut perasaan. Sebab tarbiyah Rabbani ni bermula dengan hati. Allah firman dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah satu kaum itu sehingga dia mengubah apa yang ada di dalamnya. Jadi sebab tu mulai daripada hari ini kita nak tengok anak-anak kita, jangan pandang fizikal semata-mata, pandang hati dia. Tengok hati dia, tengok pemikiran dia, akal dia. Dah boleh tak agak-agaknya ada perasaan keimanan? Kalau tak boleh, kita latih dia. Kalau kecil-kecil sangat, tak apa, sebut aja kat dia. Kemudian baca ayat Quran. Dan baca ayat Quran. Saya pengalaman yang ada, insya-Allah kawan-kawan kita pun ramai. Kita baca selalu ayat Quran kat dia, baca. Lepas tu ajak dia baca sama-sama. Dia hafal. Cepat dia hafal. Hari ni kita suruh dia hafal lagu-lagu, nasyid ke apa. Sekarang ni janganlah, kita sudah hafal Quran. Kita bagi hadiah kat dia. Kalau dia boleh hafal surah Al-Kahfi tu, satu ayat, kita belanja dia. Apa dia suka makan? Dia suka makan apa dia suka makan aiskrim, belanja aiskrim. Dia suka makan cheesecake, buat cheesecake untuk dia. Tak kira apa dia suka. Satu ayat, satu ganjaran, sebagai galakan. Ni anak-anak dia tak boleh berfikir, dia buat. Tapi kita kena kenalkan. Kita kena kenalkan. Yang pertama syu'ur wujdan. Yang kedua perasaan merasai apa? Keagungan Allah, membesarkan Allah. Kita puji Allah depan anak-anak. Puji Allah depan anak-anak. Kita puja Allah depan anak-anak. Depan anak-anak kita sebut kehebatan Allah. Dan kita mengakui kelemahan kita. Kadang-kadang kita sebut je kebesaran Allah, ta'zim,
Macam kita solat. Salah satu kekuatan solat, kita merasakan kebesaran Allah, keagungan Allah. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia yang memiliki nyawa kita. Sampaikan dia boleh tarik nyawa kita anytime, dia boleh tarik. Sebabnya macam-macam, sakit jantung, aksiden, jatuh dalam bilik air, sebab macam-macam. Tapi dia boleh tarik anytime dia nak. Bayangkan kita tengah sembahyang, pernah tengok orang tengah sembahyang meninggal dunia? Pernah tengok orang tengah baca Quran meninggal dunia? Bukan tengah buat apa-apa, tengah sembahyang, relax je, meninggal dunia. Pernah tengok orang tengah ceramah meninggal dunia? Jadi bila sampai ajal, Allah ambil nyawa kita ni, Allah punya. Kita nak kena rasa keagungan Allah, kekuasaan Allah. Kita rasa dulu sebelum anak-anak rasa. Kalau kita tak rasa, kita tak akan mampu menyampaikan perasaan kita pada anak-anak. Sebab tu hari ini rahsia kenapa anak-anak jahat, anak-anak nakal, kerana kita pun jahat dan nakal. Dia sebab tu nak sebut kat sini perasaan. Sebab tu kita nak kena kenal Allah sampai merasai keagungan Allah. Lepas ni kita jangan tengok saja sesuatu, kita nak tajallikan. Ini istilah tasawuf. Tajallikan ini kita nak memperlihatkan kekuasaan Allah. Contohnya pokok depan kita, kita duduk depan pokok, angin sepoi-sepoi kan, tiup sejuk aja. Kita tengok pokok daun bergerak sebab angin tiup. Kita tengok daun bergerak kita tahu angin tiup. Kita nak rasa tu Allah punya kuasa. Nak rasa, ya Allah, Engkau yang maha berkuasa menggerakkan daun. Ya Allah, ya Allah. Kita nak rasa, kita melihat kekuasaan Allah di sebalik pergerakan daun. Itu dinamakan tajalli. Ni istilah-istilah tasawuf. Tajalli ni maknanya kita memperlihatkan sesuatu dengan iman, melihat dengan mata iman, walaupun biasa je. Ada seorang kawan saya cerita, satu ketika daripada Pahang nak pergi ke Kuala Lumpur. Masa tu lembu raya Karak tak ada macam sekarang ni dulu. Bukan lembu raya pun, jalan biasa. Tak ada lembu raya lagi. Sampai satu tempat dekat hutan, tepi hutan, tak ada stesen minyak ke, tak ada apa ke, minyak habis minyak. Dia bawa tuan guru, ada seorang tuan guru kat belakang. Tuan guru tanya, kenapa berhenti? Maaf tuan guru, minyak habis. Saya tersilap tengok apa ni, meter tu tak terlupa, Allah izin terlupa. Maka tuan guru cakap, habis macam mana, tak ada stesen minyak apa ke? Tak ada, jauh, kita kena jalan paling kurang 3-4 jam jalan baru jumpa stesen minyak. Kemudian dia pun kata, mari kita tengok apa ada. Dia pun tengok ada sungai di tepi sana, sungai. Turun pergi ambil air sungai. Lepas tu murid dia ambil air sungai, datang isi dalam ni, isi dalam tempat minyak ni. Minta ke Allah, isi kat minyak ni, minta ke Allah jadikan air ni minyak, minta ke Allah. Semua tengok pandang satu sama lain. Kalau masuk air dalam enjin apa jadi? Kena bol. Waktu dia ambil, dia bismillahirrahmanirrahim, tuang air sungai, tuang tutup, start enjin. Boleh start enjin. Dia kata apa? Jangan buka, jangan tengok, selagi ada Allah bagi, selagi itulah kamu pakai. Minyak tak habis-habis, berjalan tak pernah isi, berbulan-bulan tak isi minyak. Dia kata, sehingga akhirnya Allah izin, apa jadi? Allah izin apa jadi? Allah izin dia kerja, isterinya sakit. Dia pergi kerja naik motor, isterinya sakit. Jadi jirannya tu nak terpaksa bawa isterinya pergi hospital. Jadi jiran pun pergi, tengok meter minyak ni kosong. Jadi dia tak sempat sampai hospital ni, kata. Dia pun pergi hantar isteri pergi hospital, isteri kawan dia pergi hospital tu dengan isteri dia juga, mereka bertiga. Patah balik, dia ambil minyak ni. Ambil minyak, dia buka tempat minyak, menyembur keluar minyak keluar menyembur. Lepas tu habis. Lepas daripada tu memang kena isi minyak habis. Tuan-tuan ini tuan guru. Orang kata tuan guru, bolehlah tuan guru. Hanya berlaku kepada bukan tuan guru pun berlaku. Baru-baru ni seorang kawan kami lah, Allah izin nak pergi satu program di Kuala Lumpur daripada utara. Sama kejadian yang sama.
sampai ke terowong, sebelum terowong kat Perak. Lepas terowong turun bukit, minyak habis. Nak pergi depan jauh, nak tolak apa dia pun parking tepi sikit. Sampai tu ni satu kejadian yang berlaku lebih kurang macam itu kan. Dia kata dia pun minta ke Allah, ya Allah, sungguh-sungguh yang gerakkan kereta ni Engkau ya Allah, yang gerakkan kereta ni Engkau ya Allah, bukan minyak. Kalaulah perjalanan aku ni ada kebaikan kepadamu ya Allah, ada kebaikan, Engkau jalankanlah kereta ni ya Allah. Minta ke Allah. Anak-anak semua dah panas-panas ni, dia pun minta ke Allah, minta tak tahu air pun, tak berani tahu air kan. Doa je, Allah izin hidup kereta boleh jalan sampai Kuala Lumpur, tak mati-mati. Tak tahulah sampai sekarang tak mati-mati, tapi saya tak tahu. Nak sebut kat sini tuan-tuan puan-puan, ni tajalli Allah menampakkan kehebatan dia daripada peristiwa yang luar biasa. Tapi orang yang beriman, dia nampak kekuasaan Allah, tak tunggu peristiwa luar biasa, tak tunggu peristiwa-peristiwa yang di luar daripada kebiasaan, yang mencari adat, tak tunggu. Kita tengok yang ada ni pun dah kita nampak dah kekuasaan Allah, dah nampak dah kudrah Allah, iradah Allah, ilmu Allah, sama basar kalam. Kita dah nampak dah sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dah nampak dah. Tetapi kita kena latih hati kita merasai kebesaran Allah. Jadi sebab tu anak-anak kita hari ni, kenapa anak kita susah nak kenal Allah? Sebab kita sendiri pun hati kita jauh daripada Allah. Jadi sebab tu sumber Rabbani yang pertama dan tarbiyah ialah kita nak kena tengok balik diri kita, hati kita. Jadi syu'ur ma'iyatullah, perasaan rasa, perasaan wujudan Allah, rasa Allah ada, kemudian rasa keagungan Allah. Bila kita dah mula merasai keagungan Allah dengan kita mentauhidkan zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, ataupun nama-nama Allah tadi, kita mula mentauhidkan, mengisbatkan. Ini kita belajar sifat 20, itulah yang disebut oleh para ulama kita kan rukun syahadah. Jadi bila kita mula latih yang itu, maka barulah akan sampai satu peringkat kita merasai memerlukan Allah. Jadi bukan saja kita rasa kebesaran Allah, kehebatan Allah, kuasa Allah, kita nak rasa kita perlu Allah. Saya tak boleh hidup sampai sekarang melainkan Allah yang bagi saya hidup. Saya tak boleh berjalan pergi kerja, saya tak boleh ada rumah, tak boleh apa yang saya ada ni, semua tu dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, kudrah, iradah. Jadi dua benda ni. Yang pertama rasa Allah Maha Besar, yang kedua nak rasa memerlukan Allah. Jadi bila kita rasa memerlukan Allah ni, kita rasa diri kita hamba, diri kita fakir, diri kita sentiasa nak minta tolong Allah, maka barulah lahir satu lagi yang ketiga, iaitu kita nak rasa saya nak sentiasa bersama Allah. Inilah zikrullah, baru lahir zikrullah. Jadi zikir ni dia datang bukan mula-mula subhanallah, 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 bukan. Itu zikir yang tidak ada tarbiyah. Zikir yang ada tarbiyah, dia datang dengan mula-mula sekali rasa tahu wujudan Allah. Ini kita sebut mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan zat Allah. Kan, mentauhidkan zat Allah. Jadi mula-mula sekali rasa wujudan Allah. Kita tak pergi dalam sangat. Pergi dalam sangat nanti kan kita tak boleh nak sampai ke anak-anak. Senang aja kita nak rasa Allah ada. Tengok yang ini, Allah yang bagi. Allah yang bagi rezeki kat kita, Allah yang bagi air, Allah yang bagi rumah. Macam mana kan abah yang abah beli. Kalau Allah tak izin, kalau abah sakit, abah boleh bagi kerja tak? Tak boleh. Kalau abah tak boleh kerja, abah dapat gaji tak? Tak boleh. Kan Allah bagi kita. Allah bagi kita. Allah ini kehendak Allah. Kita ajak anak-anak kita merasai kewujudan Allah dulu. Allah lah pemilik semua sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah, apa yang ada di
langit, apa yang ada di bumi. Kira lepas tu kita nak rasa bila Allah ada ni, semua ni merupakan kehebatan Allah, maka kita kenal keadaan kita, Allah ni maha berkuasa. Allah maha berkuasa, Allah maha hebat, Allah maha mulia. Sebut satu-satu sifat kalian. Jadi anak-anak kita membesar dengan sifat Allah. Dia kenal Allah, perbuatan Allah, dia kenal nama Allah, dia kenal. Ini namanya Ar-Rahman, ini namanya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ni apa? Jadi pada masa yang sama kita pun belajarlah tentang mengenal Allah tadi. Kita mengenal Allah. Azan. أشهد أن لا
tajuk kita ni panjang sebenarnya, panjang. Ciri-ciri Rabbani yang saya nak sentuh 7. Daripada mengajak kepada Allah nombor 1 ni sampai yang ke-7 sekali. Yang ke-7 kita bagaimana berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. 7. Jadi yang pertama ni ada 7 perkara proses nak mengajak kepada Allah dalam keluarga kita. Saya sebut tadi yang pertama sekali kita menghidupkan perasaan hati, bukan akal sahaja, hati, perasaan Allah ada. Allah ada. Ada Tuhan. Maknanya satu tu tak ada melainkan diadakan. Ini kita mentauhidkan zat Allah. Ini dari sudut bahasa tasawuf ni macam itu. Jadi anak-anak kita tak sebutlah zat Allah sebenarnya. Kita nak sebut macam itu dia tak faham. Nak menunjukkan Allah ada. Macam mana Allah ada? Secara akalnya apa yang ada mesti ada yang menjadikan. Itu akal. Itu adat. Itu yang mudah. Tapi kita tak nak yang itu. Tak nak yang itu. Kita nak yang hati, rasa Allah ada, kita kena. Jadi macam mana nak timbulkan perasaan ni? Kita kena proses pelan-pelan tentang semua ni Allah punya, yang rezeki Allah bagi, Allah berkuasa bagi. Yang kedua ialah kita nak merasakan bahawa Allah SWT itulah yang maha berkuasa, maha agung. Maknanya amalannya apa? Amalannya ialah kita mengagungkan Allah, memuji Allah. Kita memuja Allah, bukan puji je, puja. Puji dan puja Allah. Puja ni maknanya apa? Kita puji Allah bersama kasih sayang yang maksimal. Itu maksud puji dan puja. Maknanya bukan cakap Allah Maha Besar tapi kita tak rasa apa-apa. Allah Maha Besar tapi hati kita tak ada perasaan apa-apa. Kita nak cakap pada anak-anak kita, Allah ni lah yang Maha Besar, yang Maha Berkuasa. Hati kita rasa sayang pada Allah. Itu maksud puji dan puja. Macam kita tengok manusia memuja artis. Dia bukan kata, oh best lah dia nyanyi, oh best lah dia berlakon. Dia sanjung, dia sayang, minta autograf. Kalau jumpa tu nak minta autograf. Kalau salam tu rasa hebat sangat. Sayang, sanjung. Itu kita nak anak-anak kita bukan saja tahu Allah hebat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa ni kita sayang, kita sanjung kat dia. Ini nombor 2. Membesarkan Allah bersama perasaan yang kita sayang pada Allah. Kita merasai kehebatan Allah. Sebab tu kalau kita tak boleh rasa kehebatan Allah, macam mana kita nak bagi anak kita rasa kehebatan Allah? Tak sampai. Nombor 2. Jadi kena proses lah. Macam mana nak rasa tu, kita kena kenal Allah. Adalah dia punya proses kan. Okey. Yang ketiga, kita nak mengajar diri kita ni sumber Rabbani yang trust yang iman. Kita nak mengajar diri kita, anak-anak kita ni memerlukan Allah. Bukan saja kita sanjung Allah, kita tahu Allah Maha Hebat, Maha Besar. Bukan saja kita sayang Allah, tapi kita nak juga dalam perasaan kita rasa, aku perlukan Allah. Aku lebih perlukan Allah daripada yang lain. Maknanya macam gitu. Maknanya sampai katakan, sampai peringkat kita rasa kita ni fakir, tak ada apa. Kita ni tak ada apa-apa pun. Saya bercakap, saya melihat, saya mendengar, semua dengan izin Allah. Kuasa Allah ni perasaan. Jadi kalau kita membesarkan Allah, tapi kita tak rasa memerlukan Allah, maka kita takkan rasa kehebatan Allah. Kita tak boleh nak beribadah kat dia. Tak boleh. Kita nak sembahyang saat lagi ni, kita tak rasa pun kita memerlukan taufik daripada Allah. Hidayah dan taufik. Hidayah ni apa? Hidayah ni kita dapat ilmu, dapat ada kefahaman, kita ada tahu. Saat tahu kita boleh nak kena sembahyang, kita nak sembahyang. Hidayah, petunjuklah, petunjuk. Taufik, kekuatan Allah bagi kepada kita untuk solat daripada hidayah yang kita dapat tadi. Dia taufik.
Kan? Lepas tu nak sempurna pula, solat dah solat, tapi tak semestinya sempurna, tak semestinya khusyuk, tak semestinya cukup rukun-rukunnya. Maka nak dapat kesempurnaan solat, maka kita perlukan inayah daripada Allah. Dan hidayah, taufik, inayah. Jadi kita rasa aku dah sembahyang tapi aku tak khusyuk lagi. Aku dah sembahyang tapi lalai. Aku dah sembahyang tapi hati aku ni tak merasai keagungan Allah. Maka kita berhajat kepada Allah inayah, nak dapat capai kesempurnaan. Jadi tak cukup sembahyang, kita perlu lagi pertolongan Allah, kita perlu lagi inayah daripada Allah. Dah dapat inayah pula, kita perlu apa? Bukan hanya sekadar satu solat, kita nak sampai mati kita dapat taufik, inayah daripada Allah Ta'ala. Maknanya kita nak mohon pada Allah, ya Allah berikan kekuatan boleh istiqamah. Nampak? Nak istiqamah pun kita perlu ke Allah juga. Nak sembahyang malam, ada orang boleh sembahyang malam seminggu sekali, sebulan sekali, tapi lepas tu berhenti. Baca Quran 1 juz, 2 juz, semangat, berhenti. Kenapa? Tidak ada kekuatan istiqamah. Allah tak bagi kepada kita anugerah maqam istiqamah, Allah tak bagi kat kita. Maka sebenarnya kita amat memerlukan Allah. Lagi kita salat, lagi kita perlukan Allah. Dan Allah dah bagi salat tu pun dah syukur sangat ke Allah. Nampak? Jadi sebenarnya perasaan memerlukan Allah inilah yang akan menyebabkan kita sentiasa merendahkan diri kita pada Allah, dan kita sentiasa minta pada Allah. Nak keluar rumah pun kita minta kepada Allah. Ni rendah diri kita ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nak keluar rumah tu tawaduk ke Allah. Ya Allah, aku keluar dengan tawakal padamu. Ya Allah, Engkau yang maha berkuasa, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, Engkau lah ya Allah. Aku hanya cukuplah Engkau sebagai penggantungan aku, pemelihara aku, memberi kemenangan aku, penolong aku. Jadi nak keluar rumah tu pun kita dah rasa perlukan Allah, tapi hari ni tak ada. Kadang bismillah pun kita tak baca. Kadang nak keluar kaki kanan, kaki kiri tak kira, tak kisah, kita keluar aja. Kenapa? Hati kita tidak memerlukan Allah, tak rasa perlukan Allah. Kita tak rasa, sedangkan Allah bagi. Allah ni maha pemurah, Allah maha pengasih. Dia bagi kat kita, dia bagi kat kita. Walaupun kita lalai, dia bagi. Walaupun kita orang yang jahat, dia bagi. Tetapi kita ni lah. Nampak? Jadi sebenarnya dalam kita nak menerapkan ciri-ciri Rabbani dalam tarbiyah, kita perlu rasa dalam hati kita. Ini kita kena buat. Kalau tak, besok Dajjal datang, tiba-tiba perasaan takut kepada makhluk lebih daripada Dajjal. Yang kita bimbang apa tuan-tuan? Yang kita bimbang bukan Dajjal. Yang kita bimbang ialah hati kita, fikiran kita. Ketika Dajjal keluar, kita, hati kita, fikiran kita, iman kita, pergantungan kita pada makhluk, pada Dajjal. Itu kita bimbang. Dajjal tak ada masalah, tapi iman kita ni yang ada masalah. Kalau kita tarbiyah dan proses iman kita, kenal Allah, dekat dengan Allah, insya-Allah Dajjal mana pun datang, insya-Allah dengan izin Allah, iman yang diproses tadi itu kan akan dapat melihat, nampak rupanya ni Dajjal. Walaupun orang lain nampak handsome, rupanya Dajjal, mata sebelah dia sebenarnya mata dia buta sebelah. Dia punya sini ada kafarah, nampak. Dia sebenarnya begini. Walaupun nampak hebat, handsome, tapi kita nampak siapa dia Dajjal secara fizikal, nampak sifat Dajjal. Walaupun semua orang sanjung dia, semua orang ikut dia, kita nampak. Kenapa? Iman tadi kita pelihara, tarbiyah Rabbaniyah tadi. Ini yang kami tak kira kita dewasa, anak-anak pun sama juga. Sebab tu kita bimbang. Ada orang tanya saya, Ustaz macam mana Ustaz? Saya ni dah kahwin, kalau ada anak-anak besok Dajjal datang susah Ustaz, anak-anak nak kena ikat. Kata Nabi nak kena ikat. Maksud kena ikat ni bukan ikat fizikal semata-mata, itu kalau terpaksa. Ikat hati dengan iman. Kan Allah menggunakan tali Allah dalam ayat-ayatnya. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Hablillah jami'an itu tali Allah. Translation dengan terjemahan. Tali itu tali iman.
Jadi kita kena latih anak kita, diri kita. Yang pertama rasa Allah ada, kedua rasa Allah hebat, ketiga rasa kita memerlukan Allah. Kita ni hamba Allah. Jadi sebab tu kita kena rendah diri ke Allah. Semayang saat lagi ni, rokok nak rendah diri ke Allah, sujud nak rendah diri ke Allah, nak sedar kita hanyalah hamba, kita hanyalah dijadikan. Kita tak ada melainkan Allah adakan. Kita tak ada kekuatan melainkan Allah bagi kekuatan. Semua tu biiznillah, dengan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama pasal Allah, sifat Allah semua. Kita rasa rendah diri. Bila sujud tu sujud dengan penuh rendah diri. Apa maksud rendah diri? Kita memerlukan Allah. Perasaan inilah yang kita nak kena sampaikan kepada anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita. Kita kena mula dulu, baru orang lain berikut. Kemudian selepas daripada kita rasa memerlukan Allah, yang ketiga, yang keempat, kita nak rasa sentiasa bersama Allah. Oleh kerana Allah lah pelindung kita, Allah lah tempat kita bergantung harap, Allah lah tempat kita bertawakal, Allah lah tempat kita ar-raja, berharap, bergantung. Maka kita rasa nak sentiasa memerlukan Allah. Baru lahir zikrullah, baru lahir zikrullah, dipanggil syu'ur ma'iyatullah, rasa bersama Allah. Baru lahir zikrullah. Jadi yang kita zikir tu dah langkah 3 step ke depan. Yang kita zikir tu yang keempat, merasa bersama Allah, itu zikrullah. Kita bersebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bagi rezeki air melainkan Allah, tidak ada yang bagi aku kerja melainkan Allah, tidak ada yang bagi aku sihat melainkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang memuliakan melainkan Allah, tidak ada yang menjatuhkan melainkan Allah, tidak ada yang mematikan melainkan Allah, tidak ada yang menghidupkan melainkan Allah. Baru timbul perasaan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok surau, tidak ada yang menjadikan melainkan Allah, la ilaha illallah. Baru kita dapat zikir. Itu baru zikir lahir. Satu perasaan nak bersama Allah, satu perasaan nak mengingati Allah, ma'iyatullah. Ini teras, teras dalam tarbiyah Islamiah, dalam tarbiyatul aulad, ini teras. Kemudian selepas kita mula berzikir kepada Allah, maka timbul rasa sayang ke Allah. Siapa yang banyak berzikir ke Allah, mudah berzikir ke Allah, maka Allah akan bersihkan hati dia. Allah akan bagi cahaya demi cahaya demi cahaya. Akhirnya timbul perasaan sayang ke Allah. Dia akan sayang pada Allah. Dia akan termasuk golongan al-muhibbin ataupun al-muhibbun, orang yang sayang pada Allah. Bila sayang pada Allah SWT, maka kita mula nak sembahyang, nak puasa, nak baca Quran, nak buat baik, mula nak beribadah. Jadi yang kelima, baru lahir syu'ur, perasaan nak berubudiyah pada Allah. Baru lahir nak sembahyang. Tapi anak-anak kita mungkin dia tak faham. Tapi bila dia tengok kita solat dengan penuh kasih sayang, penuh rendah diri, penuh merasai keagungan Allah, penuh merasai kehebatan Allah tadi, anak kita dapat rasa syu'ur tadi. Dia akan dapat rasa aura. Orang sekarang panggil aura. Dia akan nampak aura, syu'ur, perasaan kita. Dia pun ikut sembahyang. Allahu Akbar. Dia tengok kita menangis, ikut kita kan, dia tengok kita menangis, sedih. Mula-mula dia akan tanya kita, kenapa Abah menangis sembahyang tadi buat? Kita memegang kepala dia, ya Allah, bagilah anakku faham kenapa aku menangis. Abah sedih sebab Abah ingat Abah banyak dosa, minta ampun ke Allah. Oh, macam itu. Alung pun banyak juga dosa. Dia pun sedih juga dengan dosa dia. Ini ibadah. Baru lahir ubudiyah. Yang kelima, ini teras dalam tarbiyah. Lepas daripada ubudiyah itu, maka lahirlah satu perasaan tak cukup ibadah. Kita pun buat ibadah, maka Allah akan anugerahkan akhlak. Lepas ibadah ni, bila kita jaga solat kita, jaga sembahyang kita, yang wajib semua kita buat, yang haram kita tinggalkan, ibadah ke Allah tadi dalam segala aspek, maka Allah akan hadiahkan kita ada kekuatan untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Maka di situlah berlaku yang kelima, yang keenam,
kita pun mula mengislah diri kita. Yang keenam, kita mula memperbaiki diri, tak puas hati. Lepas sembahyang fardu, sembahyang sunat. Kenapa? Kita nak memperbaiki diri kita. Lepas sembahyang sunat, tidur, malam bangun pula sembahyang tahajud. Kenapa? Kita nak baiki diri kita, nak minta ampun ke Allah, nak baiki akhlak kita. Kita islah. Jadi yang keenam ni baru berlaku proses islah. Bila Allah dah menganugerahkan sedikit demi sedikit cahaya akhlak keluar, maka kita kata islah. Kita mula nak baiki-baiki sehingga akhirnya kita dapat menjadi seorang yang boleh berjihad pada jalan Allah. Ini semua bermula dengan Rabbaniyah, tarbiyah imaniyah tadi. Yang ketujuh, yang last sekali, dan bukanlah last sekali ni, last ni Allah akan beri kepada kita satu kekuatan untuk memelihara takwa, wara', istiqamah. Barulah takwa kita meningkat, barulah kita akan bersifat wara', menjaga diri kita daripada benda yang merosakkan, yang sia-sia. Barulah kita boleh insya-Allah istiqamah. Jadi anak-anak pun sama juga. Kita tengok diri kita dulu. Jadi tarbiyah ni dimulai dengan diri kita. Bila kita dah mula proses perlahan-lahan, maka akhirnya barulah insya-Allah akan turun kepada anak-anak kita, keluarga kita, dan kepada jiran kita. Dia melihat kita, orang ni baik, akhlaknya baik, diuji, dia sabar, dibagi nikmat, dia syukur. Tengok dia, maka orang akan mula mendekati kita pada masa ketika takwa, wara' dan bersifat istiqamah tadi. Yang mula istiqamah tadi, maka disitulah insya-Allah kita akan mula berjalan di atas jalan awliya Allah. Kita akan mula menjadi orang yang akan bangkit bersama dengan pejuang-pejuang di akhir zaman. Aku boleh bangkit. Kalau tidak, kita tak akan selesai. Sebab tu tentang memfahami Allah, kita sebut sini bahawa bagaimana Rabbaniyah, Rabbaniyah iaitu sifat ketuhanan di dalam tarbiyah aulad, pendidikan anak-anak. Juga sifat ketuhanan di dalam tarbiyah Islam yang kita nak lalui, kita sama-sama nak ikuti. Dia bukan hanya cakap-cakap. Nabi kata apa? Laisal iman bitamanni wala bitahalli. Iman bukan daripada amal angan-angan, iman juga bukan daripada perhiasan. Kita pakai jubah, ada janggut, ada kopiah, ada serban, kita nampak hebat dengan kita punya perwatakan luar sebagai seorang yang beriman, tapi hati kosong daripada takwa, kosong daripada ikhlas. Masih lagi mencari dunia, hati masih mencari dunia, takut pada dunia, hilang dunia, takut hilang dunia, daripada takut murka Allah. Kenapa? Sebab kita tak faham teras hidup sebagai seorang mukmin bermula dengan iman. Sehingga macam mana tuan-tuan? Sehingga jadilah iman itu disebut masdar wahid. Apa masdar wahid ni? Satu-satunya pancaran, satu-satunya sumber yang melahirkan tindakan kita, melahirkan akhlak kita. Disebut masdar wahid. Jadi yang mendorong kita beramal, yang mendorong kita bekerja, bermain, bergaul, dan apa sahaja, al-iman. Bukan lagi dunia, bukan lagi sebab dunia. Kenapa kamu bersama-sama ni? Sebab kalau saya bersama-sama dengan kumpulan ni, saya boleh dapatlah manfaat. Kita menunggang dakwah, bukan kita menghidupkan dakwah. Kita menunggang organisasi, bukan kita menghidupkan organisasi. Islam bukan. Kita menjadi penunggang. Kenapa macam ni? Kenapa tak surau? Kalau saya tak ada surau, besok kalau saya mati, siapa nak tolong saya? Kita jadi penunggang surau, bukan yang menghidupkan surau. Kenapa? Al-iman belum menjadi masdar wahid. Masdar apa? Pemancar, sumber amalan kita, bukan lagi iman. Jadi kita proses tadi itu sehingga iman menjadi masdar wahid, satu-satunya pemancar.
Maknanya kita bercakap pun sebab iman tadi. Kita berjalan sebab iman, kita bergaul sebab iman, kita bekerja sebab iman. Barulah anak-anak kita pun dapat merasai sentuhan iman. Sehingga jadilah iman itu mewarnai kehidupan kita. Tidak ada satu pun yang berlaku dalam hidup kita melainkan sebab iman, melainkan ubudiyah lillahi wahdah. Itu je. Ni tuan-tuan, boleh nampak tak rosaknya hari ni? Rosaknya hari ni. Kenapa rosak hari ni? Kerana rupa-rupanya pemancar kepada amal bukan iman. Jadi tarbiyah berjalan. Saya bagi contoh, saya bagi contoh. Saya pernah pergi satu tempat, saya tak boleh sebut lah madrasah, tapi besar lah. Kalau saya sebut, insyaAllah semua tahu lah. Dia menghafal Quran dan juga menggabungkan dengan ada pelajaran Islam lah, juga dengan Quran ni hafal 30 juz. Jadi UAE pun, masa saya mengajar di UAE dulu, UAE pun mengambil daripada sini untuk masukkan pelajar-pelajar dia, supaya pelajar yang hafal 30 juz tu dibuat program 18 bulan menghafal 30 juz. Lepas tu masuk ke UAE, buatlah apa dia panggil, engineering ke medical ke apa. Saya pergi ke sana tuan-tuan, saya jumpa anak-anak, tak semualah masalah, macam-macam masalah. Ada yang tahun akhir, dia cerita masalah, menangis, dia cerita masalah dia. Masa saya tu cerita secara berdua je lah. Dia panggil, Ustaz boleh tak nak jumpa, tapi saya malu nak cakap, nak tanya soalan saya malu. So masa tu saya buat tajuk Manhaj Tarbiyah Quran. Menangis, dia kata datang, dia jumpa kat surau, boleh tak Ustaz? Boleh, jumpalah surau. Saya jumpa dengan dia. Dia kata, saya ni seorang gay, saya suka dengan lelaki-lelaki. Dah banyak kali pun peristiwa liwat ni dah banyak kali berlaku, tapi saya hafal Quran. Tapi bila Ustaz sebut tentang manhaj tarbiyah Quran, saya tahu saya dah tu yang kena tu. Saya menangis, tapi saya nak cakap, saya tak tahu nak buat macam mana. Dia ni pelajar tahfiz, pelajar Quran, pendidikan agama. Maknanya hafiz ni dia akan mengajar, jadi ustaz lah, jadi ustaz. Tapi dia ni terlibat dengan LGBT ni. Dia bukan terlibat dalam persatuan LGBT dah, dia terlibat, dia sendiri suka. Dia kata kawan-kawan dekat dalam college itu ataupun asrama itu kan, ada, dia buat dah sama-sama dia buat. Kemudian dia kata, macam mana saya ni Ustaz, macam mana saya? Dia ada kesedaran, alhamdulillah Quran ada dalam hati dia tu. Quran tu membina satu perasaan bersalah. Tapi saya nak sebut kat sini, kalau proses tarbiyah tak berjalan, Quran ada pun di dalam diri kita, Quran tak boleh berfungsi. Dia jadi akademik kan? Dia jadi orang yang boleh menghafal. Orang kafir pun ramai yang menghafal. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut satu lagi sini tuan-tuan. Maklumat yang ada kat saya sangat sensitif. Saya tak boleh cakap buat sebagai nakal. Allahumma shalli ala Muhammad. Di kalangan orang-orang agama kita ni, tuan-tuan, saya tak mahu, saya tak sebut nama. Tuan-tuan bayangkan secara makro. Dia belajar di luar negara, dia belajar daripada tuan-tuan guru dia daripada luar negara. Salah satu supervisor dia buat PhD ke apa ke, supervisor dia bukan Islam, tapi belajar agama, belajar agama, bagian syariah ke, bagian usuluddin ke, bagian hadis ke. Ada di kalangan dia kata pensyarah-pensyarah yang di UK, yang di Amerika contohnya, pensyarah-pensyarahnya bukan Islam, tapi mahir bahagian Al-Quran. Dia pun hafal Quran. Maknanya orientalis. Dapat PhD, ada kat Malaysia ni ramai. Saya tak sebut nama lah. Ni contoh saja. Jadi dia belajar daripada gurunya yang tidak Islam. Dia belajar apa? Belajar Islam. Tapi cikgu dia tu, tuan guru dia bukan Islam, kafir. Dapat tak PhD? Dapat PhD. Dia jadi orang besar kat Malaysia ni. Tapi dia dapat tak proses iman tadi? Tak dapat. Tak dapat proses iman.
Proses untuk membina takwa dapat tak? Tak dapat. Sebab dia hanya diajar oleh orang bukan Islam. Ni orientalis. Ada di Malaysia ni, ada ustaz-ustaz kita yang background dia begitu. Saya tak cakap nama-nama, tuan-tuan jangan cari. Tapi saya sebut sini contoh. Proses tak berjalan, tetapi ilmunya sampai menghafal Quran, hafal hadis, hafal hujah-hujah, syair-syair. Dia boleh baca syair dengan elok. Tapi tidak ada proses. Jadi proses yang penting. Sebab itu Rasulullah SAW, dia tidak terburu-buru membina universiti. Rasulullah SAW tak bina universiti, walaupun boleh tak? Boleh. Kalau kita kata penting universiti ini, Rasulullah antara yang pertama dia buat universiti. Kita kena buat sistem pondok kita, sekolah kita. Tuan-tuan, saya minta maaf. Bila saya mengkaji, makin dalam saya mengkaji, banyak keburukan saya nampak dari sistem yang ada ni. Dan keburukan itu kita tak perasan, kerana kita seolah-olahnya disihir. Tak nampak, tuan-tuan. Saya bagi satu contoh no? Saya minta tuan-tuan, kalau serius dengan Al-Quran, pastikan dekat rumah ada tafsir Al-Quran. Antara tafsir Al-Quran yang boleh membentuk hati kita ini ialah Fi Zilalil Quran. Fi Zilalil Quran. Tuan-tuan, antara tafsir yang kita susah nak jumpa di negara kita. Saya bagi satu contoh. Kalau di negara lain, contohnya di Mesir, pernah satu ketika diharamkan. Padahal tafsirnya itu okey. Kalau dalam UAE itu salah satu silibusnya, salah satu yang dirujuk, maknanya salah satu yang diterima. Tapi siapa yang keluarkan ni? Orang agama yang keluarkan ni. Ada kitab-kitab, ada buku-buku yang tak dibenarkan di sini. Macam mana kita tahu, tuan-tuan? Bila ada kawan-kawan kita nak buat cetakan-cetakan, tiba-tiba ada gangguan-gangguan. Ini contohlah. Contoh. Saya tak nak sebut dalam sangat, tapi nak sebut sini. Sebenarnya yang paling utama bukan hanya sekadar ilmu penting, tetapi yang lebih penting ialah proses tarbiyah. Yang saya sebut ni, bila sebut sumber Rabbaniyah pada tarbiyah tadi, tarbiyatul aulad ataupun tarbiyah Islam, maka kita kena faham 7 langkah, 7 perkara yang saya sebut tadi sebagai teras, asas. Itu saya sebut secara topik-topik je. Dia perlukan huraian, tapi kita ada masa nak bincang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan tengok balik, perhati balik. Ini adalah nombor 1 ciri-ciri Rabbani dalam tarbiyatul aulad dan tarbiyah iman atau tarbiyah Islam, ialah sehingga iman menjadi masdar wahid, satu-satunya sumber dalam setiap amalan kita, percakapan kita, perbualan kita, akhlak kita, hanya iman menjadi sumber, insya-Allah. So insya-Allah kita sambung kalau ada kesempatan pada masa akan datang, ciri-ciri yang lain. Ada 7 ciri yang saya nak sebut, insya-Allah. 7 yang ke-7 tu ciri Rabbani. Bila kita faham Rabbaniyah dalam tarbiyah, mesti kita menentang, melawan, menjauhkan segala yang dibuat oleh jahiliyah, yang dibawa oleh Al-Masih Dajjal. Dajjal akan keluar, tuan-tuan. Jadi anak-anak kita pun nak kena persiapkan juga, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kalau insya-Allah tuan-tuan sikit sebanyak, mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan-kelemahan kita, insya-Allah. Kalau ada kesempatan kita sambung pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahat ala nasrati syari'atik. Fatik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa ihtiha subulaha wa amla'aha min nurika alladhi la yakhbu wa ashraf suduraha bi faydil iman bik wa jamil tawakkul alayk wa ahliha bi ma'rifatik wa amit ala sya'ati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, Allahumma ja'alna
اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا يا الله من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الواصلين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا محبين، اللهم اجعلنا صديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المهديين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.